Get ready to the countdown. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada semua. Terima kasih kepada anda semua yang sudi dan setia bersama kami pada hari ini untuk menonton satu sesi di mana Librarian Ideas berkolaborasi dengan Perpustakaan Darul Hikmah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Saya mewakili Librarian Ideas ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Perpustakaan Darul Hikmah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia kerana sudi berkolaborasi dengan kami untuk membawa satu topik yang cukup menarik dan akan dibincangkan secara lebih mendalam pada hari ini. Sementara itu, saya mohon kepada anda semua untuk share live ini di profil Facebook anda masing-masing. Untuk makluman anda semua, Librarian Ideas diwujudkan sebagai satu platform kepada semua warga perpustakaan di Malaysia dan juga di peringkat antarabangsa untuk membudayakan perkongsian ilmu pengetahuan, pengalaman dan kepakaran yang berkaitan dengan sains perpustakaan dan maklumat. Tujuan penubuhan Librarian Ideas ini adalah untuk mengamalkan community of practice di mana kami terdiri daripada 4 orang pustakawan yang berlainan institusi dan kepakaran yang mempunyai keprihatinan dan minat terhadap sesuatu yang kami lakukan serta kami lakukan pembelajaran secara berterusan dengan melakukannya dengan lebih baik dari hari ke hari. Kini kami di Librarian Ideas mengorak langkah dengan COP dengan menerima pelawaan pelbagai pihak dalam penganjuran diskusi, forum dan apa jua bentuk program. Ini bukan kali pertama kolaborasi antara Librarian Ideas dan organisasi atau institusi lain. Sebelum ini kami pernah berkolaborasi dengan Jawatankuasa Ketua Pustakawan Universiti Awam Malaysia, JKP, Persatuan Pustakawan Malaysia, PPM, Malaysian Information System Library, MySail, Universiti Malaysia Kelantan, UMK dan juga Fakulti Pengurusan Maklumat FPM, Universiti Teknologi Mara, UiTM. Hari ini kami akan buat satu topik yang cukup menarik dan berinformasi. Perisian topik kali ini moga-moga akan memberi manfaat kepada kita semuanya, khususnya warga perpustakaan bukan saja di seluruh Malaysia, malah seluruh warga perpustakaan juga di luar negara. Kami ingin mengucapkan selamat datang kepada semua penonton yang hadir pada hari ini dari mana jua anda berada, mungkin yang berada bukan saja di Malaysia tapi juga di Indonesia, di Singapura, di Brunei, mungkin di Bangladesh, Nepal, Australia dan lain-lain lagi. Saya Ikhwan Ismail, Pustakawan Kanan di Universiti Sains Malaysia dan juga salah seorang Librarian Ideas, moderator anda pada hari ini. Saya akan main peranan sebagai pengacara untuk sesi kali ini yang mana kami membawa panelis-panelis dan juga merupakan penulis-penulis buku iksi. Mereka akan kongsikan pengalaman dan kepakaran mereka yang pasti memberikan satu wadah ilmu baru kepada kita semua. Harapan kami pada hari ini akan menjadi satu panduan dan pengetahuan kepada diri kita semua dalam menjalankan tanggungjawab kita sebagai warga perpustakaan kepada semua pemegang taruh yang akan mendapat manfaat daripada perkhidmatan perpustakaan kita semua. Okey, untuk makluman anda semua, kami pada hari ini dibantu oleh rakan-rakan saya Librarian Ideas iaitu TS Amirul Firdaus, Dr. Muhammad Faizal Hamzah dan juga Puan Nuruddin Jasni yang berada di belakang tabir untuk memastikan kelancaran program dari segi teknikal dan juga membantu kami untuk memaparkan soalan-soalan yang akan ditanya oleh para penonton nanti. Siaran ini juga dibantu oleh rakan-rakan kita di Perpustakaan Darul Hikmah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kami di Librarian Ideas bersama Perpustakaan Darul Hikmah pada kali ini akan buat satu topik iaitu iksi a gift for ummah ataupun dalam bahasa Melayunya iksi buah tangan untuk ummah. Sebelum itu, izinkan saya membaca penafian ataupun disclaimer untuk sesi ini.
Maklumat yang disampaikan dalam program saya langsung ini adalah bagi tujuan pembudayaan ilmu dan perkongsian pengetahuan sahaja. Ianya hanyalah pendapat dan komen di kalangan pakar dan profesional panel jemputan di dalam bidang kepakaran mereka. Pihak institusi tidak bertanggungjawab mengenai komen dan pendapat yang dikeluarkan dan disampaikan oleh panel jemputan. Pihak penganjur Labirin Ideas dan Pustakaan Darul Hikmah UC Islam Antarabangsa mengalu-alukan sebarang maklum balas, komen dan cadangan bagi tujuan penambahbaikan. Kami alu-alukan soalan daripada anda semua kepada ahli panel jemputan dengan cara anda type di ruangan komen di chat box Facebook kita dengan menggunakan perkataan soalan dan seterusnya nyatakan apa yang anda ingin bertanya kepada ahli panel kita, atau anda boleh bertanya secara live bersama kami di pautan yang kita akan sediakan di dalam chat box nanti, iaitu streamyard.com YWMXTXA8SD. Pastikan anda on kamera anda, mikrofon anda boleh gunakan laptop ataupun handphone anda. Okey, sebelum kita mula, saya ingin memperkenalkan ahli panel kita, yang mana ahli panel kita ini terdiri daripada pustakawan daripada UC Islam Antarabangsa, Pustakaan Darul Hikmah. Okey, yang pertama sekali saya ingin memperkenalkan kiranya penulis-penulis buku IKSI ni. Okey, yang pertama sekali adalah Puan Arfah Mat Isa. Beliau tidak berada bersama kami sebagai panel, tetapi sebab beliau telah pun berpencen pada tahun 2017, tapi beliau merupakan orang yang peranan yang paling penting dalam buku ini sebagai main researcher, sebagai penyidik utama dan juga sebagai advisor, penasihat kepada IKSI team yang berada sekarang ini bersama-sama kita. Puan Arfah, background study dia, background education dia adalah degree in Islamic Study di dan postgraduate diploma in Library and Information Science di Liverpool, UK. Seterusnya kita ada Puan Nurani Mokhtar yang bersama kita pada hari ini. Beliau merupakan juga orang yang kira dekat juga dengan saya. Okey, beliau merupakan mentor juga saya pada awal pelibatan saya dalam bidang kepustakawanan, iaitu Puan Nurani Mokhtar. Beliau merupakan Senior Deputy Chief Librarian at the Chief Librarian's Office daripada 2018 hingga segini. Itu jawatan yang terkini, dan beliau merupakan koordinator kepada IKSI team ni, penulis buku kepada penulis buku IKSI ni. Okey, background education-nya beliau merupakan beliau telah graduate degree in Library and Information Science di UiTM 1988, dan beliau mempunyai master in Library and Information Science di UiA pada tahun 2002. Okey, seterusnya Puan Siti Aidah Rabingan. Beliau merupakan Head of Cataloging Unit of BCDS IIUM Library sejak tahun 2012. Beliau merupakan team member kepada IKSI ini dan hands-on reviewer of the classification scheme and subject heading daripada 2013 hinggalah kini. Dan background education beliau, beliau merupakan degree beliau cukup menarik, iaitu beliau degree in Arabic Language and Literature dari UiA 1999 dan mempunyai Master Library and Information Science di UiA juga pada tahun 2001. Seterusnya Puan Rashidah Muhammad Daud. Puan Rashidah Muhammad Daud merupakan cataloger at SMNAL dari tahun 2019 hingga kini, jawatan terkini beliau, dan beliau merupakan juga salah seorang team member of the EC team dan juga hands-on reviewer of the classification scheme and subject heading dari tahun 2015 hinggalah terkini. Dan beliau merupakan graduate daripada UiA juga, degree in Fiqh and Usul Fiqh, dan juga Master in Library and Information Science. Okey, yang terakhir sekali iaitu Puan Latifah Ramli. Beliau kini merupakan Head of Cataloging Unit of the BCDS IIUM Library sejak tahun 2019 hinggalah kini, dan beliau juga merupakan salah seorang EC team dan juga hands-on reviewer of the classification scheme and subject headings dari tahun 2015 hinggalah yang terkini. Beliau background of education beliau degree in Fiqh and Usul Fiqh pada tahun 2000 di UiA juga, dan juga Master in Library and Information Science pada tahun 2002 juga dari UiA juga. Alright, okay, so jadi itu adalah segi pengenalan, introduction kepada kesemua kepada topik kita dan juga ke semua ahli panelis kita. Jadi saya harap kepada penonton
yang menonton sesi pada kali ini. Moga-moga ilmu-ilmu apa ataupun pendapatan ataupun apa yang kita dapat pada sesi kali ini moga memberi manfaat kepada library kita dan juga mungkin kepada kita punya stakeholders. Okey, soalan yang pertama yang kita boleh teruskan kepada panel-panel kita yang berada di meeting room di Pustakaan Darul Hikmah UIA. Pertama sekali soalan kepada Puan Nuraini Mokhtar, merupakan koordinator kepada ICSI team ni. Soalan yang pertama, bila kita tengok poster ICSI, ICSI tu apa? Macam mana nak sebut? ICSI ke ICSI ke? ICSI tu is a short form dari segi apa dan sebagainya. So kita nak tahu lebih detail apakah itu ICSI. Okey, Puan Nuraini, silakan. Terima kasih Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. ICSI, dia ICSI pun boleh disebut, ICSI pun boleh. Jadi ICSI itu adalah akronim kepada IIM Library Classification System for Knowledge Resources on Islam. Dan dia ada dia punya parallel title di situ, dipaparkan di situ. ICSI buat masa ini diterbitkan dalam bentuk buku. It's a manual like book actually. Ia adalah classification system for knowledge resources on Islam yang di revise dan di devise, maknanya kami telah we have to unlearn and then relearn, because sebab tu disebut revise dan devise oleh library perpustakaan IIUM untuk menggantikan yang library system yang kami sedang guna sekarang, iaitu Library of Congress Classification System subclass. Ini perlu ditekankan, subclass BP dan juga subclass KBP untuk Islamic Law. Kita tidak menggantikan keseluruhan Library of Congress yang kita guna ni. Kita tidak, yang subclass BP Islam dan KBP Islamic Law aja yang kita targetkan. Jadi ICSI ini dia mengandungi dua bahagian ya. Kalau Library of Congress classification system tu dia dia mempunyai classification scheme di satu volume dan juga subject heading di satu volume, tetapi kita memuatkan semua kedua-dua classification scheme dan juga subject headings di dalam satu volume ini, seperti yang penonton boleh lihat inilah. Jadi topik-topik ataupun disiplin atau subjek yang disusun adalah mengikut thesaurus like. Ini jasa tok guru kita lah daripada UiTM sehinggalah ke library school yang terkini ni, mengajar kita cara penyusunan thesaurus, cara indexing dan lain-lainnya. Jadi topik-topik disusun dalam hierarchical dia narrow term, related term, semuanya terkandung di dalam buku ini. Jadi apa yang ada, kita tengok pula kandungan apa yang ada dalam ICSI ni. Melihat kepada facts and figures tu, buku ICSI ni terbagi, pertama-tamanya dia terbagi macam saya sebutkan tadi, dia terbagi kepada dua bahagian. Part satu adalah classification scheme dan juga part kedua subject headings. And then classification scheme dia dalam ini dia mempunyai 65 topics dan subtopics daripada yang general, Islam general, sehinggalah kepada the publication or publishing of book pada Z. Okey. Kita tengok yang aspek kedua ya. ICSI ini merangkumi, dia didasarkan di atas 4 core aspek, yakni historical aspect, dia menyentuh historical aspect, dia ada juga economy aspect, legal aspect dan other aspect.
kita mempunyai 14 subnotation. Subnotation ni maknanya penomboran itu. Kalau ICSI mempunyai 14 subnotation, jadi kita guna juga asas yang BP itu sebab kita nak accommodate notation yang memang kita telah gunakan, yakni BP itu untuk Islam sebelum ni kan. So 14 subnotation tu maknanya BPA, BPB, BPC sehinggalah BPZ, dan setiap satu tu mewakili pelbagai cabang ilmu dan juga disiplin dalam Islam. Jadi kita juga mempunyai 4,500 lebih daripada 4,500 subject headings untuk juga cater, untuk juga menolong, untuk cater for diverse knowledge dan disiplin tadi. Dan yang paling perlu diutarakan ialah ICSI ini telah memakan masa 7 tahun ya untuk dibukukan. Daripada tahun, dia bermula pada tahun 2013. So, itulah Ikhwan. Dia ni tak dengar Cik Puan. Okay, alright. Terima kasih kepada ni. Actually, topik ICSI ni ataupun Classification System on Resources of Islam ni sebenarnya dekat juga dengan saya. Waktu saya buat master dulu tahun 2006-2007, ia merupakan research yang saya buat jugalah, tapi it's not terlalu details. Saya melakukan research berkaitan dengan issues and challenges in cataloging Arabic books in Malaysian University Libraries. Jadi salah satu dapatan daripada orang kata saya punya research tu adalah berkaitan dengan isu-isu challenges berkaitan dengan classification system juga. Jadi bila kita lihat banyak universiti di Malaysia, classification system apabila mereka menggunakan LC ataupun classification library of Congress, subject heading itu ada limitation. So ada kesukaran untuk mereka untuk membuat classification dalam menentukan subjek heading dalam buku-buku yang bersifat dalam bahasa Arab dan juga buku-buku yang bersifat Islamik ini. Jadi mungkin soalan saya yang seterusnya, saya ingin bertanya bagaimana projek ini dimulakan? Okey, kenapa macam start pada 2013 sedangkan mungkin isu ni sebenarnya dah berpanjangan dah begitu lama, dan bagaimana UIA memulakan orang kata terdetiknya untuk melakukan satu perubahan untuk membuat satu alternatif yang begitu baik seperti ini kepada especially for the library community yang ada collection, Islamic collection ini. Puan Rani, silakan. Ya, ialah seperti yang Ikhwan sebut tu ya, memang ICSI ni tercetus daripada gelisah dan tidak puas hatinya catalogers ya terhadap Library of Congress Classification Scheme untuk bahan-bahan Islam. Mereka rasa terkongkong di satu classification scheme yang tidak memberi allocation untuk bidang dalam Islam yang sepatutnya dan seringkali kita memang macam merasa macam seolah-olah kita ni melukut di tepi gantang aja. Maknanya kita terpaksa menumpang-numpang aja. Tidak ada spesifiknya misalnya Islamic Economics ke ataupun Islamic Education ke ataupun Islamic Finance ke, dia tidak ada. Memang kita menumpang-numpang. Kalau kita nak mengkatalog bahan Islamic Finance, kita pun menumpang-menumpang aja di HF tu. Jadi sekarang ni kegelisahan itulah yang yang mencetuskan agar ICSI ini diterbitkan dan classification BP untuk Islam itu di revise dan devise ya. So ICSI ini purpose dia memang
dasarnya pada awal memang kita berharapkan ICSI ini menjadi satu comprehensive classification system. Ya, dia sebab dunia Islam ni sangat memerlukan satu pengkelasan bahan-bahan Islam yang komprehensif, yang tidak apa nak saya, yang banyak kekurangan seperti yang di dalam LC tu. Banyak, can I say bias? Saya rasa it's fair for me to say bias lah kot, dia ada biasness dia. Mengapa saya kata bias? Because kalau kita tengok classification tentang Christianity, for example, BX itu, kelas BX itu memakan satu volume yang agak tebal, sedangkan BP yang untuk Islam itu hanya dimuatkan dalam satu volume yang nipis sahaja. Lepas tu dikongsi pula dengan Bahaism dan a few sub-agama yang lain yang dikaitkan dengan Islam. Jadi yang keduanya, itulah sebagai disebut tadi, memang ICSI ini timbul akibat daripada inadequacies, kekurangan pada LCC, Library of Congress Classification itu sendiri. Dan sebagaimana tertulis di slide tu, memang itulah yang tulisan-tulisan itu adalah sebab-sebabnya yang akan dikupas dengan lebih mendalam lagi oleh rakan-rakan dalam tim ICSI ini, insyaAllah. Okey. Dari awal-awal lagi ya, Puan Arfah, saya rasa ramai yang kenal almarhumah Balkis Sujak telah membina expansion ya. Pada 1993 lagi dia dah mula membina expansion kepada subkelas BP Islam ini. Tapi itulah and ada juga effort lain dalam 2007 misalnya, dia ada effort yang secara kebangsaan untuk itulah untuk meng-revise dan mungkin juga meng-expand lagi BP Islam tu. Tetapi somehow it didn't take off lah sebab banyak kekangan masa tu. Almarhumah Balkis Sujak sendiri yang ceritakan pada saya, memang kekangan masa tu bila elok aja kita duduk dalam bahagian cataloging, dia berlaku perpindahan staff apa semua tu, dan juga kekangan masa untuk bertemu, bermesyuarat untuk membincangkan ni. Jadi perbincangan itu it just die off macam tu saja. Jadi lama kelamaan ya, bila memang catalogers di UIA ni memang dah tak tertahan dah tak boleh tolerate dah expansion tu, sebab ialah percambahan ilmu makin banyak. Lepas tu dia punya allocation tu tidak ada dalam LC, maka pada tahun 2012 peluang ya timbul untuk menulis semula pengkelasan bahan-bahan untuk Islam ni, bila ketua pustakawan kami meminta agar kami review KBP, subkelas KBP Islamic Law, sama ada kami boleh guna ataupun macam mana kan. Jadi we took up this request and this instruction daripada ketua pustakaan kami, dan kami mengadakan bersiri-siri perbincangan oleh Bibliographic Advisory Committee kami. Dan masa tu memang kami udah pun menjemput, masa tu Puan Arfah ya, dia bekerja sebagai outsource librarian di ISTAT Syed Muhammad Naqib Al-Atas Library, itulah di mana Puan Rashidah bertugas sekarang ni. So akhirnya ya, kami berjaya meyakinkan pihak manajemen library untuk membenarkan kami mengrevise dan mendevise satu sistem pengkelasan bagi bahan-bahan Islam. Dan bermula dari situ ya, 2012 itu kami memulakanlah ni. Dalam masa ini 2012 sehinggalah
tahun-tahun tertentu 2016 tu, kami masih lagi dalam fasa syok sendiri. Mengapa saya katakan syok sendiri? Sebab kami bina dan kami guna sendiri dan kami rasa oh inilah yang komprehensif. Tetapi kami tak share lagi dengan orang di luar sana kan. Jadi tapi dalam pada itu kita kongsikan juga bersama sebab dalam pada tahun 2016 tu memang kita bentangkan dalam release seminar oleh yang dianjurkan oleh USIM. Dan pada yang sama memang kita buat pilot run lah ke atas bahan-bahan yang kita dah ada ni. That's why kita sebut di situ pilot run on literary warrant. Jadi pembinaan IKSI ni pun adalah berdasarkan literary warrant. Maknanya kalau bahan-bahan kami komprehensif, maka insya-Allah pengkelasan ini pun akan komprehensif dan komplit jugalah. Okey. IKSI ni dia jadi boom tiba-tiba bila kami diminta membuat pembentangan IKSI sebagai salah satu SDG ataupun flagship program oleh manajemen universiti, oleh pengurusan universiti di dalam untuk mereka mengenal pasti identify flagship projects ataupun SDG project universiti oleh jabatan-jabatan dan juga fakulti. Jadi masa inilah kami rasa IKSI ni telah di-unearth, telah dikeluarkan daripada bagaikan permata yang belum bergilap. Permata yang kasar di-unearth, dikeluarkan daripada perut bumi dan daripada sini startnya di-unearth dan kemudian memang Tan Sri memang harapkan supaya ianya dijadikan flagship library dan diterbitkan dalam bentuk buku lah. Jadi memang bertepatan masa tu Tan Sri Rektor kami baru mula bertugas di Universiti Islam Antarabangsa dan memang dia mengagung-agungkan sangat tagline leading the way. Jadi pada Tan Sri kalau leading the way, usaha ni memang sangat berkenaan dengan leading the way, tagline leading the way itu sebab katanya kitalah yang tahu tentang tentang agama kita dan kitalah yang sepatutnya menerbitkan sesuatu yang seperti ini. Maka bertitik tolak daripada itulah terbitlah buku ini sekarang. So, gitulah Ikhwan. Okay, alright. So kita dapat tahulah dari segi bagaimana perjalanan Perpustakaan Darul Hikmah daripada dulu 1993 sehinggalah pada tahun ini dan sekarang ini telah terbitlah satu buku ataupun satu naskah dipanggil IKSI ni yang merupakan classification system yang sesuai untuk digunakan oleh mana-mana perpustakaan yang mempunyai Islamic collection itu. Jadi saya nak tanya pula kepada Puan Rashidah. Puan Rashidah berkenaan dengan classification system ni. Classification system ni yang kalau ikutkan dia pernah cuba dibuat oleh orang terdahulu yang mana yang mungkin yang sedia ada, yang pernah ada. Mungkin ada orang yang dah melakukan, waktu saya buat research dulu ada yang dah buat extension, ada yang menggunakan yang upgrade sendiri LC tu sendiri. Okey, bagaimana pula dengan mungkin perpustakaan khusus yang mana mereka juga ada submit collection, adakah mereka gunakan sedia ada dan sebagainya. Jadi mengapa perlu adanya pengkelasan baru ni yang dibuat oleh Perpustakaan Darul Hikmah Universiti Islam Antarabangsa ni? Puan Rashidah? Okey, terima kasih balik Puan. Ya, memang kami tak nafikan lah. Memang sebetulnya memang ianya sudah ada sebelum ini. Lepas tu dia hanya wujud dalam bentuk, tapi dia hanya wujud dalam bentuk rough dan juga dalam bentuk simple outline sahaja yang tidak dikembangkan lagi lah. So memang sememangnya wujudlah keperluan kepada structured dan juga systematic classification, terutamanya yang melibatkan pengkelasan ilmu-ilmu Islam. So berdasarkan dapatan kajian daripada
pelbagai sarjana. Contohnya saya petik daripada Dr. Harun Idris dari Pakistan dan juga M. Sodin Arianto dari Indonesia. Diorang memang beri penekanan terhadap kelemahan yang terdapat dalam sistem pengelasan seperti LCC, DDC, UDC dan sebagainya yang memang dibangunkan mengikut acuan epistemologi barat lah. Yang kita tahu memang ada unsur-unsur bias lah kepada Christianity, sama ada dari segi illogical ordersnya, dari segi special vocab dan juga provision yang tak lengkap lah. So selain Islam juga, kajian telah menunjukkan sistem pengkelasan ini juga telah mengakibatkan kesukaran pada other major religion lah seperti Judaism, yang mana memang mereka suka untuk membuat adaptasi dan juga nak mengembangkan notasi keperluan aliran kepercayaan dan juga anutan agama masing-masing. So saya di sini nak memetiklah kenyataan daripada Sir Wilfred Canwell Smith yang daripada Canada, yang juga seorang librarian yang membuat pengkhususan dalam bidang pengajian Islam. Beliau ada menyatakan librarianship was a Western affair with developed systems, classification and otherwise for Western material and Western libraries. So memang dia tak boleh nak easily accommodate lah untuk penerbitan Islam secara general. So dalam rangka usaha kita nak menghidupkan tradisi keilmuan Islam masa silam yang bersifat kesepaduan antara wahyu dan akal, kita memang dapati banyaklah terdapat pelbagai framework daripada klasikalnya dan juga contemporary yang telah digarap oleh para ilmuwan dan saintis Islam dalam hal ni. Contohnya framework klasikal tu kita throwback sikit lah kepada framework yang telah dibangunkan oleh cendekiawan Islam seperti Al-Kindi, Ash-Shirazi, Al-Ghazali, Al-Farabi dan Ibn Nadim. So dalam yang contemporary punya framework, kita melihat seperti yang terpampang di skrin ni lah, contoh pelbagai effort daripada para sarjana dari segi dan pustakawan dan juga akademik sendiri dalam usaha pengembangan notasi untuk DDC dan juga LC. So kat sini kita boleh nampak lah daripada seawal tahun 1960-an sampai ke 80-an dan juga effort untuk LC sehingga 2002 kalau tak silap saya. So kat situ memang terdapat pelbagai lah usaha dan juga kajian terhadap expansion yang telah dilakukan. So di sini saya juga sukalah nak memetik kajian daripada yang telah dilakukan oleh Profesor Emeritus Datuk Osman Bakar pada tahun 2006 yang menyatakan sistem pengkelasan sains yang disusun dengan baik ni boleh berfungsi sebagai panduan umum kepada para pelajar untuk mereka membuat sumber rujukan yang tepat dalam pembelajaran mereka. Selain itu, dia seorang juga boleh belajar mengenai hierarki sains itu sendiri dan kepelbagaian pembahagian dalam sub-sub pengkelasan ini akan menyediakan kaedah dan platform yang berguna untuk kita menentukan sejauh mana pengkhususan dalam pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif. Selain itu, pengkelasan ini juga boleh berfungsi sebagai pathfinder yang akan memandulah para pelajar supaya mereka tahu apa yang mereka pelajari dan harus kuasai terlebih dahulu sebelum mereka tu layaklah untuk memperolehi kepakaran dalam bidang tertentu. So saya rasa basically ini adalah antara aspirasi lah yang kami kongsi dalam IKSI yang kami terap dan garap dalam IKSI itulah sendiri. Brother Irfan, itu saja. Okey, terima kasih kepada Puan Rashidah segi penerangan berikut. Jadi kita boleh lihatlah dari segi pengembangan apa yang di literature menyatakan. Actually sebenarnya banyak di luar sana literature yang bercakap berkaitan dengan Islamic classification ni, dan ada satu poin yang banyak yang mereka nyatakan bahawa adanya
bias dan sebagainya dalam especially untuk penentuan subject heading kepada subject classification, dan perlukan expand kepada classification system yang sedia ada. Jadi seterusnya saya nak bertanya kepada Puan Siti Aidah Rabingan. IKSI ni telah diwujudkan oleh Perpustakaan Darul Hikmah Universiti Islam Antarabangsa. Jadi kita nak tahu apakah point kelebihan IKSI ni yang kita boleh highlightkan kepada audiens kita sekarang ini, dan juga especially kepada kataloger-kataloger di seluruh dunia, bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia, sebab saya yakin IKSI ni bukan saja digunakan untuk di Malaysia saja, mungkin akan digunakan oleh seluruh perpustakaan kataloger Islamic Collection ni di seluruh dunia nanti. Okay, so apa kelebihan IKSI ni, dan boleh tak terangkan secara mungkin detail sikit apakah perbezaan, di mana perbezaannya dengan classification yang sedia ada yang lain tu. Silakan Puan Siti Aidah. Okey, terima kasih Brother Ihwan. Okey, sebagaimana yang diterangkan oleh Sister Rashidah tadi, memang terdapat kekurangan dan kelemahan dalam classification scheme yang ada untuk subjek Islam. Jadi dalam IKSI kami menyusun topik-topik dan subtopik Islam mengikut kedudukan bidang-bidang ilmu dalam Islam. Seperti yang ditunjukkan dalam slide, iaitu outline of the classification scheme, IKSI outline. So di sini kita menaraikan topik dan subtopik, dan yang seperti Puan Nur Aini tadi ada sebut, kita ada lebih kurang 65 topik dan subtopik dalam classification scheme, IKSI classification scheme. So kita start dengan BPA sehinggalah BPZ. So sebenarnya the arrangement tu memang kita ikut dekat dengan cara penyusunan bidang-bidang ilmu Islam. Ini kita cuba untuk meletakkan sesuatu itu di tempatnya. Macam contohnya daripada Islam, BPA, Islam per se, dan seterusnya sampailah BPZ untuk librarianship. So saya suka di sini saya nak highlight kenapa kita guna BPA to BPZ. Okay, BP tu sebenarnya kita pinjam daripada LC untuk yang academic library sudah biasa dengan BP Islam. So the alphabet yang 3 untuk nation ini, alphabet yang 3 tu iaitu alphabet A to Z tu, dia mewakilkan non-Arabic subjek yang dalam IKSI. So memang dia akan supaya tidak terasing kepada pengkatalog academic libraries. Okey, tetapi sebenarnya dia bukanlah extension kepada Library of Congress. Sebab library dia adalah totally different. Cumanya kita susun mengikut susunan bidang-bidang ilmu Islam, dan dia untuk aplikasi classification ini memang kalau untuk susunan di atas rak memang tidak kacau lah, saya katakan tidak kacau penyusunan rak yang sedia ada, sebab dia akan mengikut, okey kita dah ada BP untuk yang Library Congress, dan kita just follow je BPA susun, after BP tu hinggalah BPZ. Itu antara arrangement untuk yang topik arrangement topik dalam IKSI. Dan saya suka bagi contohnya lah, kita ada Islamic Economics. Islamic Economics untuk yang subjek untuk provision untuk Islamic Economics, dalam isi ni dia extensive provision daripada BPH to BP 135. Dalam Islamic Economics ni kita menyenaraikan topik-topik yang related kepada Islamic Economics di bawah kelas number ini. Tetapi kalau kita tengok LC menyenaraikan untuk Islamic Economics hanya pada satu kelas number, iaitu BP 173.75. So bagaimana ilmu Islamic Economics dalam LC itu hendak berkembang? Itu salah satu contohnya. Contoh lain dia untuk kelebihan IKSI ini adalah
penggunaan ketepatan Islamic terms ataupun istilah Islam dalam iksi itu. Okey, dalam iksi kita ada term tajwid, zikir and doa dan salawat. Okey, untuk term-term ini, untuk topik dan subjek ini apabila digunakan dalam LC menggunakan term itu berbeza, iaitu kalau untuk tajwid dia gunakan recitation yang sebenarnya tidak tepat. Begitu juga zikir dan doa, kalau dalam LC dia menggunakan Islam, prayers and devotion yang juga tidak tepat. Untuk selawat pun begitu juga, dia menggunakan subject heading Islam, prayers dan devotion yang ini juga tidak bertepatan. So untuk itu untuk istilah dalam Islam. So kelebihan yang seterusnya ialah dari segi notation ataupun class number. Tadi dalam outline of classification, outline of ICSI, kita ada range of class number yang besar daripada BPA sampai BPZ. Dan memang kalau kita nak masukkan satu subjek atau topik baru memang agak mudah sebab ruang itu masih banyak. Contohnya kata kita nak letak topik status status halal vaksin COVID-19. So di mana kita nak meletakkan topik macam ni? So kita kena tengok. So kalau misalnya vaksin itu di bawah R untuk medicine. So kita akan meletakkan di bawah BPR iaitu bawah Islamic Medical Law macam itu. Tetapi kalau di dalam LC, kalau kita tengok range BP tu, BPLC tu terlampau sempit. So untuk kita masukkan new topik itu agak payah macam tu. So antara kelebihan yang lain ialah pentambahan topik baru. Contohnya kalau di dalam isi kita ada topik akikah, kita ada topik takaful dan jenis financial contract macam baik di Taman Ajil, baik Asalam etc. Yang mana sebenarnya term-term ini tidak ada di dalam LC. Okey. Dan untuk terms in Arabic, kita ada parallel terms in Arabic. Maksudnya parallel terms tu yang term istilah yang selari itu ditulis di dalam Arabic script yang mana akan memudahkan kataloger untuk pencarian Arabic term, betul lah. Jadi bila kataloger dapat buku, contohnya lah tajuk Arabic Al-Ulama fil Islam, maksudnya globalization dalam Islam. So dia akan cari terus type ulama dalam kita punya isi. Jadi bila tertera ulama, dia terus memberi class number yang direct kepada pengkatalog tersebut. Okey. Dan yang lain pula kita sebenarnya banyak lagi keistimewaan, kelebihan yang dalam isi ini yang apabila kita cuba untuk menggunakan kan. Dan yang saya suka nak menghighlightkan ada satu kelebihan yang sebenarnya isi ini bukan saja adalah penyenaraian atau list of topik subjek Islam itu, tetapi di dalam topik ICSI ini, satu topik ini sih ada topik hadis collection dan collection of law untuk 4 mazhab. So untuk hadis collection ni kita menyenaraikan hadis hadis muktabar, kitab muktabar dalam hadis collection yang untuk contohnya untuk Al-Kutubus Sittah kan, authentic the 6 hadis. So kita akan menyenaraikan dan di bawah setiap setiap hadis ini kita akan senaraikan kitab-kitab yang muktabar, yang maksudnya al-masadir, maksudnya di mana kita meletakkan al-masadir tu dan al-maraji. Maksudnya al-masadir itu adalah primary sources dan al-masadir itu primary dan al-maraji itu adalah secondary sources, maksudnya contemporary yang resources sekarang ni. So di situ kita dah tengok macam mana kita meletakkan bahawa al-masadir kena datang dahulu, barulah al-maraji. Okey, itu untuk contoh hadis. Dan begitu juga untuk contoh Islamic collection, Islamic law collection. Kita menyenaraikan kitab-kitab muktabar yang di bawah 4 mazhab, iaitu Syafi'i, Hanafi,
Hambali, Maliki. So di situ kita pun menyenaraikan kitab-kitab yang mutabar, al-masadir untuk primary sources, untuk kitab-kitab yang 4 mazhab inilah. Itu saja Brother Ikhwan. Okey. Okey, terima kasih kepada Puan berkenaan dengan kelebihan IKSI ni. Memang kalau sebenarnya kalau saya yakinlah kataloger kepada koleksi buku bahan-bahan Islam ni mesti rasa gembira sebenarnya kalau ikutkan dengan apa yang kelebihan yang isi boleh bawakan. Sebab sebelum ini terutama sekali bila kita nak tentukan subjek heading tu, kalau contoh yang berkaitan dengan Islam tetapi berkaitan dengan juga dengan bidang yang mungkin dikatakan luar dari Islam macam sains, perubatan, ekonomi, SSH tu mungkin terlalu sempit, terlalu limited. Tapi IKSI ni macam memberi satu ruang yang besar, satu ruang yang mungkin lebih kepada kita sebagai seorang pustakawan yang nak katalog buku-buku bahan Islam ni supaya lebih mungkin nampak lebih mudah, lebih senang dan mungkin senang dia nak dapatkan call number dan sebagainya selepas ini. Jadi saya teruskan kepada Puan Latifah. Jadi sekarang IKSI ni setahu saya dia masih baru lagi lah. Saya pun sebenarnya baru first time dengar IKSI ni bila di-approach untuk bekerjasama dengan Library Ideas. So saya tak tahu sejauh mana penerimaan dan juga sambutan terhadap penerbitan IKSI ni. Mungkin Puan boleh ceritakan mungkin daripada peringkat di UIA dan juga di peringkat di luar UIA bagaimana penerimaan dan sambutan terhadap penerbitan IKSI ni. Silakan Puan Latifah. Baik, terima kasih saudara Ikhwan. Okey, bercerita tentang penerimaan dan sambutan terhadap penerbitan IKSI ini, saya ingin bawa penonton selangkah ke belakang. Ya, ketika mana projek IKSI ini mula diketengahkan dan diusulkan oleh bahagian pengkatalogan lah. Ya, saya boleh katakan tidak mudah sebenarnya untuk kami memulakan projek yang besar ini. Antara cabaran kami ialah isu tenaga kerja yang terhad. Ya, pada masa yang sama sebab kita adalah kataloger, kita ada KPI ataupun kita nak kena capai sasaran kerja tahunan. Jadi dan juga kepakaran dari segi maksudnya pengajian Islam dan juga bahasa Arab yang diperlukan untuk projek ini, kita sangat terhad ya, sebab yang ada kepakaran ini mereka juga perlu berada di departmen-departmen yang lain. Keduanya timbul juga keraguan ya daripada beberapa pihak sama ada kita punya usaha ini boleh direalisasikan. Ya, kita memandangkan penyediaan kepada sistem klasifikasi ini kita tahu memerlukan ilmu yang khusus. Keduanya mereka kita perlukan komitmen yang tinggi dan saya boleh katakan kena sabar banyak. Begitulah ya. Isu lain yang timbul ialah cost effectiveness ataupun kita panggil penjimatan kos dan juga masa dari segi duration, berapa lama kita nak siapkan projek ini. Itu pun menjadi satu perbincangan yang sangat serius ketika di awal kita usulkan projek ini. Dan seterusnya kita tengok dari segi sambutan daripada rakan sealiran lain daripada universiti yang lain. Saya boleh katakan ketika lebih kurang 50% lah projek kita ini berjalan, maksudnya kita dah buat projek ini. Kita telah mengorak langkah awal dan telah disebut juga oleh Puan Nuraini sebentar tadi kan, bahawa kita menyertai satu seminar iaitu yang dianjurkan oleh USIM pada tahun 2016 untuk memperkenalkan IKSI ini. So kita buat macam sneak peek lah masa itu. Dan alhamdulillah ketika itu kita lihat ada sambutan memang sangat baik daripada rakan universiti yang lain, especially perpustakaan akademik. Jadi itulah juga yang membakar semangat kita untuk meneruskan usaha kita ini dan kita rasa memang kita on the right track, memang kita buat sesuatu yang memang memberi manfaat bukan untuk kita sahaja tetapi kepada pihak universiti yang lain. Kemudian di peringkat boleh tengok gambar ya. Di peringkat Universiti IUM sendiri ya, alhamdulillah kita projek ini mendapat perhatian ya apabila kita pada awal tahun 2020 ini kita buat pameran iaitu pada Takrib Exhibition Day di mana semua para kuliah center dan juga department mungkin yang datang yang mempamerkan kerja mereka dalam bentuk dengan SDG dan flagship yang dianjurkan oleh IUM ini.
semua kita bergabung tenaga di sini buat pameran, dan alhamdulillah di sinilah kita bertemu contohnya para pensyarah yang berminat. Alhamdulillah kita tengok berminat dengan gerak kerja kita. Contohnya saya boleh ambil satu ialah daripada asisten Profesor Dr. Khairul Husaini. Beliau adalah daripada Jabatan Pengajian Islam, Pengajian Ilmu Wahyu, berkhususan dalam hadis. Beliau menyatakan keterujaan beliau dengan hasil projek kita, alhamdulillah. Di akhir nanti saya akan kongsikan penghargaan beliau dalam bentuk video. Dan yang seterusnya, projek ini juga telah dinobatkan sebagai the world first effort oleh IIUM. Anugerah ini memang sangat bermakna lah kepada kita dan juga pihak library, di mana kita kata kita dianugerahi award kecemerlangan pada majlis takrim di IIUM, iaitu Quality Award ketika itu. Ini adalah satu award yang sangat membanggakan perpustakaan lah kita, pengiktirafan daripada universiti sendiri. Begitulah serba sedikit Encik Ikhwan bagi menjawab soalan penerimaan dan sambutan. So saya besar hati juga nak berkongsi kata-kata penghargaan dalam bentuk video daripada kita punya Profesor Tan Sri Dr. Zulkifli Abdul Razak dan juga Asisten Profesor Dr. Khairul Husaini kepada kita. InsyaAllah saksikan video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya hari ini ingin bercerita tentang satu aktiviti yang telah dilakukan oleh Perpustakaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, iaitu mengadakan satu projek tentang pengkelasan bahan-bahan ilmu Islam yang sekarang ini tidak mempunyai satu panduan yang agak jelas. Alhamdulillah pada tahun lalu kita telah menyelesaikan satu jilid yang dipanggil sebagai sistem pengkelasan bahan-bahan Islam yang begini rupanya. Dipanggil sebagai IIUM Library Classification System for Knowledge Resources on Islam. Kalau di Library of Congress bahan-bahan itu mungkin sekitar beberapa ratus muka surat saja, tapi di sini kita dapati satu jilid yang besar menunjukkan bahan-bahan yang kita kumpul dan kita senaraikan dalam ini adalah lebih terperinci, lebih ekshaustif dan lebih komprehensif bentuknya. Dan bukan itu saja, penyenaraiannya mengikut apa yang kita faham dalam ilmu Islam itu sendiri supaya tidak ada apa-apa kekeliruan. Yang tidak ada kena-mengena dengan Islam kita keluarkan dan kita masukkan apa yang berkaitan dengan Islam supaya ia lebih menepati dan mirip kepada kefahaman ilmu Islam itu sendiri. Oleh itu bagi saya ini adalah satu kerja atau satu karya yang amat tepat pada masanya, dan malah tidak salah kalau saya katakan ini adalah salah satu daripada projek yang terutama ataupun yang pertama di dunia. Bagaimana kita mengumpulkan balik bahan-bahan ini untuk dipersembahkan dalam bentuk yang baru, bentuk yang lebih diyakini dan boleh digunakan oleh semua orang, sama ada orang Islam ataupun tidak Islam, dengan tidak ada keraguan. Dan kemudian kita insya-Allah akan usahakan mempunyai satu lagi e-book ataupun buku elektronik supaya ia juga boleh dilanggan dan digunakan oleh siapa saja yang memerlukan, tetapi tidak memerlukan rujukan fizikal ataupun rujukan yang nyata seperti ini. So dengan itu kita berdoa insya-Allah bahawa projek ini akan dapat direstui oleh Allah SWT, diberi lagi hidayah supaya kita dapat memperkembangkan. Saya rasa ini bukan terakhir daripada apa yang berlaku kerana ilmu sentiasa berkembang dan kita akan kemaskinikan daripada masa ke semasa supaya kita juga sederas ataupun sekaligus dengan perkembangan ilmu yang ada pada masa ini. So wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'd. Pertama-tamanya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Perpustakaan Darul Hikmah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
atas jemputan untuk saya memberikan pandangan terhadap satu usaha, satu projek dan satu inisiatif yang pada saya sangat memberangsangkan, sangat bermakna, iaitu projek yang dinamakan sebagai IIUM, Library Classification System for Knowledge Resources on Islam, ataupun dalam bahasa Arabnya Tasniful Masadir wal Maraji' al-Islamiyah fi Maktabatil Jami'ah al-Islamiyah al-Alamiyah di Malaysia. Kita dalam dunia hari ini, apabila berlakunya ledakan informasi, berlakunya kepelbagaian ilmu dapat diakses dan dicapai oleh semakin ramai anggota masyarakat, kadang-kadang berlaku kekeliruan, kadang-kadang ia menyukarkan seseorang untuk sampai kepada bahan rujukan yang sepatutnya ataupun yang lebih tepat. Dengan adanya pengkelasan ini, ia sangat memudahkan untuk mereka yang akan merujuk. Begitu juga kita boleh memanggil mereka yang datang daripada luar untuk datang, dan ada pemandu-pemandu yang menunjukkan bagaimana berinteraksi dengan ilmu-ilmu supaya mereka tidak keliru dalam simpang siur ledakan ilmu yang berada pada hari ini. Selain daripada sumber-sumber rujukan internet, kita juga boleh menghidupkan perpustakaan sebagai satu tempat untuk mereka melakukan, kita panggil sebagai berjalan-jalan secara santai dan melihat sejarah keilmuan hanya dengan melihat kepada pengkelasan buku dan rak-rak bagaimana buku diletakkan dan bagaimana perkembangan setiap ilmu itu berlaku berdasarkan rak-rak tertentu. Pengkelasan yang dilakukan oleh perpustakaan UIA ini, sistem pengkelasan ini, tidaklah bermaksud untuk menyisihkan bahan-bahan tertentu. Tetapi pengkelasan itu adalah untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai. Sesuai dengan sebuah perpustakaan yang berada di Universiti Islam Antarabangsa, kita hendak meletakkan ilmu yang berkaitan dengan syahadah, iaitu pengakuan kita tentang Allah dan pengakuan kita tentang Rasulullah berada di hadapan ataupun mengikut maratibil ulum, kedudukan ilmu, pengkelasan ilmu seperti mana yang telah diwariskan oleh para ilmuwan terdahulu dan juga dibincangkan dan diakui oleh para ilmuwan semasa. Saya kira itu sahaja pandangan saya berkaitan dengan projek ini. Saya ucapkan tahniah kepada pasukan yang meneruskan ataupun mengusahakan projek ini. Mudah-mudahan projek ini akan diberkati dan kita dapat mencapai cita-cita kita pada masa yang akan datang. Okey, itu adalah video daripada Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, iaitu Profesor Emeritus Tan Sri Zul, Prof. Zul, dan juga seseorang pensyarah yang telah pun meneliti dan juga melihat perkembangan IKSI dan mengetahui apa kelebihan IKSI ini. Okey, jadi sebelum kita pergi soalan seterusnya daripada Puan Rani, kita ada satu soalan daripada penonton daripada Puan Shima Mustafa, bertanyakan kepada pihak tim IKSI, apakah perancangan tim IKSI untuk memperkenalkan sistem klasifikasi ini di peringkat serantau dan antarabangsa. Boleh saya persilakan kepada siapa, seseorang penulis untuk ataupun ahli tim untuk menjawab soalan ini, silakan. Terima kasih Ikhwan. Jadi untuk kita perkenalkan kepada serantau dan juga antarabangsa, memang in the pipeline ni kita memang sudah menyenaraikan a few webinars ataupun workshops di dalam kita punya strategi inisiatif 2021 dan 2022. Jadi itulah effort kita dan juga ada juga perancangan lain yang akan kita buatlah untuk supaya dia punya capaian itu lebih meluas lagi. Okey, mungkin ada mungkin road tour ke lepas ni ke, selain pada webinar ke, mungkin akan pergi ke luar negara ke Puan Nuraini? Road tour tu memang boleh kita buat kalau PKP dan COVID pandemik dah dikawal. InsyaAllah. So target awal tu lebih kepada dalam negara dulu ke, mungkin ke nak terus kepada luar negara? Okay, dalam negara dulu.
Negara dulu Okay, alright. Tapi So, setahu saya librarian IDOS ni memang capaiannya serantau dan international juga kan, ni Ikhwan. ya betul. Followers kami di dalam page Library Ideas bukan saja dalam Malaysia, tapi ada juga dari Indonesia, Singapura, Brunei, dan insyaAllah mereka mungkin ada yang sedang melihat, menonton, dan juga mungkin akan menonton selepas inilah video-video kita nanti, insyaAllah. Okay, alright. Puan, selanjutnya saya pergi kepada soalan yang seterusnya. Adakah isi ni mempunyai, yelah kita tahulah macam contoh selalunya classification system mungkin akan ada update ataupun next version, next edition dan sebagainya. Adakah isi ni dia mempunyai update pada masa akan datang? Adakah dia akan ada second edition, third edition? Sebab kita tahu bahawa isi ni macam soalan dalam di kepala saya. Adakah isi sekarang ni komprehensif? Adakah ia sudah cukup cover everything? So adakah akan ada update selepas ini? So what's next after this book? Silakan Puan. Ya, terima kasih Huan. Soalan ni memang ditanya juga pada tahun 2016 lagi sama ada mereka menyuarakan kebimbangan lah, so that it is not dia tidak akan mati tanpa kubur saja kan effort ini. Jadi sebab itu ya memang kita rancang untuk supaya dia diupdate dari masa ke semasa. Ini especially terutamanya setelah disyorkan oleh penerbit buku IIM Press kami supaya ia dibuat perjanjian, diteruskan legasi ini oleh generasi seterusnya, generasi pustakawan seterusnya di UIA ini. Jadi cuma ya dalam mode apa, sama ada dalam e-book ke ataupun dalam web tool ke, perlu diperincikan lagi di dalam agreement atau perjanjian ini nanti. Jadi apa yang plan kita di masa akan datang ya, of course memang kita nak mengadakan ICSI web sebagaimana kalau Library of Congress dia buat Library of Congress class web. Jadi kita pun akan membuatkan web tool dan kita akan namakan insyaAllah dengan ICSI Web yang akan dimulakan perancangannya pada awal tahun 2021 ini, dan memang targetnya akan disiapkan selewat-lewatnya pada awal ataupun pertengahan tahun 2022. Jadi kami minta kita semua doakanlah semua supaya dipermudahkan kan. Lepas tu ada juga perancangan kami untuk mewujudkan sebuah kampung buku khair. Khair ni adalah daripada juga tagline daripada lagu Leading the Way UIA, iaitu khair tu, perkataan khair tu sendiri adalah bererti baik, tetapi khair KHAIR itu bermakna khalifah, amanah, iqra' dan rahmatan lil alamin. Jadi dalam kampung itulah dia akan menyediakan bahan-bahan untuk khalifah, amanah, iqra' dan juga dia sebagai satu rahmatan lil alamin. Jadi kampung buku ini akan menempatkan bahan-bahan Islam yang pada bila dah terbina dengan lengkap, komprehensifnya, kita mengharapkan ia menjadi satu hub bahan-bahan Islam. Jadi kampung ini diharapkan akan menggamit ramai pengguna dan penyelidik ilmu-ilmu Islam supaya kampung ini di dalam perpustakaan Universiti Islam ini akan dilawati dan dirujuk. Itu antara lainnya jawapan kepada saudara Ikhwan tadi, soalan Ikhwan tadi.
Okay, alright. Okay, faham. Terima kasih kepada Puan Nuraini. Okay, kita ada soalan daripada penonton. Seorang lagi pada penonton daripada Puan, I think Puan Yatul Ghazali. Tahniah semua, tahniah kepada isi tim dan juga Pustakaan UIA. Setelah wujudnya pengemaskinian perkelasan Islam ini, bagaimana dengan entry rekod-rekod yang lama atau bagaimana dengan label nombor panggilan buku, call number, adakah dibuat pembetulan semula atau diteruskan saja dengan pengkelasan yang baru ini? Boleh saya silakan salah seorang daripada tim untuk menjawab soalan ini. Silakan. Okey, terima kasih Brother Ikhwan. Okey, praktis kami di library sekarang, kami meneruskan, kami memang menggunakan dengan isi untuk buku-buku yang baru untuk dikatalog. Katalog sekarang since 2016 kita dah ada isi, so kita start subjek Islam atau topik Islam dengan penggunaan isi. So untuk yang buku-buku yang lama yang di atas rak atau kita panggil retrospektif, buku retrospektif katalogi yang mungkin akan kita buat update, modify later, itu memang kena ada perancangan lah yang itu memang kita dalam perancangan kami. Tetapi sekarang ni kalau institusi library atau institusi ingin menggunakan isi, sebenarnya isi ni dia tidak kacau pun buku-buku penyusunan buku di atas rak. Cumanya bila kita kalau kita katalog the new book yang macam edisi tambahan, dia akan ada di dua tempat lah, di BP lama dan BP yang baru. Maksudnya BPA contohnya. Tetapi kalau penyusunan di atas rak tu dia akan mengikut susunan tu dari BP untuk yang Library Congress tu dan diikuti dengan iksi daripada BPA ke BPZ. So rak tidak menjadi masalah untuk penyusunan buku di atas rak. Cuma mungkin untuk proses retrospektif katalogi tu yang akan dipikirkan bagaimana caranya, berapa masa yang akan diambil, sebab itu melibatkan kos dan manpower. Macam tu. Okay, alright. So maksudnya kita still tidaklah ada perubahan yang besar. Jadi kita akan continue apa yang sedia ada sekarang ni lah. Maksudnya kita dah guna BPA, bila kita dah adopt untuk Islamic subject guna BPA BPZ, kita guna BPA BPZ. Tetapi yang itu kita stop. So cuma yang retro tu mungkin kita akan mengambil masa lah, kena plan lah yang itu, yang untuk retrospektif katalogi buku yang lama-lama di atas rak macam tu. Dan satu heading yang kami propose, yang kami adakan di dalam isi ini memang boleh membantulah katalogi di luar sana untuk menggunakan term yang lebih Islamic, term yang lebih tepat, insya-Allah. Okay, alright. Ini soalan tambahan daripada saya sebab saya pun terdetik daripada Puan Nurul Azurah ni yang kata dia kata pertama sekali tahniah dan syabas pada tim library. So nak buat transliteration pun satu cabaran juga dalam Islamic catalog, Arabic cataloging ni kan. So apa komen Puan kaitan dengan transliteration? Okay, transliteration sebenarnya kita guna ALA, romanization, transliteration. So transliteration praktisnya sama, tak ada masalah. Cumanya transliteration ni how kita nak pronounce dia dan kita cara menulis dia. Bila kita translate macam mana kita nak pronounce. So memang kena ada ilmu bahasa Arab lah yang saya katakan. And then ada satu saya nak suggest, kita guna aplikasi kamus Handsware, yang itu memang kamus yang kami guna untuk transliteration dan dia ada dalam bentuk soft copy yang boleh dapatkan percuma lah yang melalui internet. Macam tu lah. Okay, alright. Okay, saya nak tambah lagi satu. Apa tu kalau saya tak tahu dia dalam topik ataupun di luar topik. UIA masih guna lagi kata Sembon untuk authors? Kata Sembon itu lagi satu kira kita orang punya kira transition lah. Untuk yang sekarang kita guna kata Sembon yang buku yang non-Islamik. Tetapi untuk iksi ni kita guna LC kata, kita tak guna kata Sembon sebab
LC kata kita mudah untuk menyusun number dia tu kita nak senang nak menyelit, maksudnya kita boleh nak construct the number tu lebih mudah berbanding kalau kata Sanborn tu dia dah ada rigid dia punya number dia. Macam tu. Memang di sini kami tidak menggunakan kata Sanborn untuk menggunakan LC. LC kata. Sebab nama-nama orang Islam kebanyakan namanya lebih kurang sama. Jadi dia punya extension kepada kata tu kan dia akan jadi mungkin akan jadi sama. Jadi LC kata lebih baik untuk nama-nama orang Islam ke kata Sanborn? Dia macam ni, kalau kata Sanborn kita pun sebenarnya untuk kata Sanborn kita dah ada buat modification, kita expand daripada kata Sanborn yang sedia ada. Untuk MC juga macam tu juga. So masing-masing ada dia punya ikut praktis masing-masing lah kan. Kalau misalnya setengah lebih dia dah guna kata Sanborn, so dia dah ada expansion, so itulah dia punya praktis dia. Dan kalau di library ni bila kita tengok kita memang betul lah macam Brother Ikhwan cakap, bila kami adopt yang LC kata ni dia lebih mudah untuk kita nak expand lagi the number sebab dia hanya guna number. Tetapi bila kata Sanborn kita kena, dan dia rigid, dan kita, untuk menjadikan unik kita kena tambah dia wordmark, iaitu sama ada dia tu adalah the first word of the title ataupun the first word of the editor kan. Macam tu. Tetapi kalau untuk LC kata kita akan bermain dengan number, kita hanya tambah number, adjust the number tu. Macam tu. Okay, alright. Okay, mungkin pada masa akan datang mungkin nanti mungkin akan ada workshop dan all the catalogers dekat Malaysia ni boleh attend that workshop dan mungkin boleh bincangkan secara detail lah hal-hal yang berkaitan dengan. Memang itu dalam perancangan kami insya-Allah. Sangat diadu-adukan. Alright, okay. Seterusnya kepada mungkin soalan yang seterusnya kepada setiap seorang panelis yang mungkin kita katakan soalan yang terakhir, last but not least, apa yang di fikiran anda? What do you think? Why do you think that ICSI ni is a gift for the ummah? Kenapa dia sebagai buah tangan kepada umat, kepada ummah ni? Boleh saya mulakan dengan Puan Rashidah dulu, silakan. Terima kasih Brother Irfan. Bagi saya lah personally, saya rasa ICSI ni sebagai gift tu, kita tidak hanya melihat ICSI sebagai serve the purpose untuk kita susun dan juga kita mengelaskan ilmu pengetahuan Islam secara sistematik, tapi saya melihat ia lebih menjurus kepada perspektif untuk kita memudahkan lagi akses kepada pengetahuan itu sendiri, dan kita boleh menjadikan sifat pengetahuan yang kompleks tu untuk kita lebih faham lah, senang untuk difahami. Ini juga rasanya merupakan salah satu usaha lah untuk kita memartabatkan syariat Islam dalam kita merasakan syariat Islam sudah hilang kewajaran dan keperluan lah dalam menangani masalah masa-masa ni dalam arus teknologi terkini. So kita juga melihat ini juga bukan salah satu usaha dakwah lah. So macam kita setiap daripada kita ni macam memang harusnya bergeladai lah untuk secara tidak langsung lah kepada untuk menjadikan dia sebagai medium kepada audience lah untuk mencari ilmu pengetahuan yang benar lah, berpaksikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Okey, terima kasih kepada Puan Rashidah. Mungkin Puan Latifah pula untuk berikan pendapat Puan. Baik, saya melihat bila bercerita bahawa ICSI ni buah tangan kepada ummah, saya melihat kepada usaha yang kami lakukan lah, maknanya melihat kepada jerih perih menyiapkan projek ini. Bagi saya bukan setakat kita memerlukan fokus yang sangat tinggi, komitmen masa tu. Nak teliti dari page ke page, kita nak buat
kalau tidak ada, saya boleh sebut sekali lagi, iaitu teamwork tu sendiri. Kalau tidak ada kerja berpasukan, semangat berpasukan yang mantap daripada authors, daripada rakan sekerja di dalam satu department ketika itu, satu section, rakan-rakan lain yang bukan terlibat secara langsung, maknanya indirectly terlibat dalam penerbitan IKSI ini, memang rasanya sukarlah untuk kita menyiapkan, nak merealisasikan buku IKSI ini. So melihat kepada semua jerih-perih ini, saya merasakan inilah dia buah tangan untuk ummah. Setelah saya boleh berkata 8 tahun kami bersengkang mata membuat projek ini dan alhamdulillah siap bila jadi memang kita bersujud syukur lah. Sujud syukur. Alhamdulillah inilah dia yang kita impikan dan bukan kami nak syok sendiri, maknanya kita nak syok ramai-ramai. Macam itulah. So itu saja daripada saya, insyaAllah. Okey, terima kasih Puan Latifah. Puan Siti Aida pula, pandangan pada Puan Siti Aida. Okey, IKSI ni adalah usaha kami bertahun-tahun yang memang tunjang dia adalah Puan Arfa. Puan Arfa memang kami melihat sendiri bagaimana dia study IKSI masa mula-mula untuk adakan IKSI ini. Dia sampai bawa buku ke rumah untuk study dan memang kami menyenaraikan bahawa rujukan dia adalah sebanyak lebih kurang 480 title yang di buku yang di refer. Dan memang satu usaha yang kami rasa adalah kalau kami pun tak terbuat, tapi kami ni sebenarnya sebagai ia adalah legasi daripada dia dan kami meneruskan legasi ini dan kami memang insya-Allah akan meneruskan dengan izin Allah. Dan harapannya perpustakaan lain, organisasi, institusi yang di luar sana harap dapat menjadikan IKSI ini sebagai panduan untuk pengkelasan dan pengkatalogan bahan-bahan Islam koleksi mereka. Dan harapannya juga adalah individu dan organisasi yang boleh memberi komentar-komentar membina untuk kami menambah baik kandungan IKSI ini. Itu saja Brother Iwan. Okey, terima kasih kepada Puan Siti. Okey, last kali kepada koordinator IKSI team ni, Puan Nurani Mota untuk IKSI, A Gift for Ummah. Silakan Puan. Ya, terima kasih Ikhwan. IKSI ni, it is very personal for me, sangat personal ya. Selepas meeting pertama ni, sehingga kadang-kadang rasa sebab juga personalnya tu. Selepas meeting pertama ya, nak memutuskan sama ada nak teruskan menggunakan LCC untuk Islam ini ataupun apa ya, masih terbayang-bayang di ingatan saya ya, Puan Arfa dia memegang kedua tangan saya. Kata dia, saya suka you turun ke jabatan katalog ini. Sebab sebelum tu saya dipindah-pindahkan merata kan. Bila saya ke jabatan katalog, katanya saya suka you turun ke jabatan katalog ini. Jom kita buat classification scheme yang baru untuk bahan-bahan Islam. Sebab apa saya sebab? Sebab saya tidak ada latar belakang Islamic studies seperti rakan-rakan yang lain. Tetapi kepercayaan itu diberikan kepada saya. Katanya, I know you can do it. This is jihad for the ummah. You know, bila disebut jihad for the ummah tu memang meremang bulu roma. Sebab ini adalah amanah yang sangat besar dan a very tall order. Jadi memang betul, sangat benar kata-kata beliau tu ya, memang itu satu jihad, satu perjuangan untuk mempersembahkan kepada ummah satu sistem pengkelasan yang sangat taxing, yang sangat jerih payah seperti yang Aida sebut tu, untuk mempersembahkan kepada ummah satu pengkelasan itu yang kami rasa pengorbanan tu jiwa raga, tenaga, perasaan, masa, semuanya ya untuk ummah agar effort ini dikira sebagai satu amal jariah dan ilmu yang dimanfaatkan. Jadi atas sebab itulah ya, saya personally merasa memang tepatlah tajuk sembang santai kita ni, IKSI itu memang buah tangan dari kami kepada ummah, a gift
IKSI A Gift for the Ummah. Okey, terima kasih kepada Puan Rini. Sebenarnya kalau waktu saya buat research dulu pun memang saya pernah tanya dekat almarhumah Puan Balkis Sujat. Saya pernah tanya juga, adakah satu hari nanti akan ada macam classification. Mula fikirkan ada tak explanation daripada LC, dan ada tak mungkin akan ada Islamic orang kata classification scheme yang tersendiri. Tapi kita boleh lihat dah pada tahun 2020 telah terhasilnya satu buku, dan saya tahu classification IKSI ni bukanlah benda yang mudah hendak dibuat. Bukunya tebal, saya tengok tu tebal, dan ia bukan kerja untuk setahun, tapi dia makan banyak tahun. Saya rasa lebih mungkin 5 tahun saya rasa untuk daripada mula sehinggalah menghasilkan satu buku yang begitu tebal. Dan saya harap buku IKSI ni akan memberi manfaat kepada bukan saja di Malaysia tapi manfaat kepada seluruh dunia, library community especially, because dengan adanya classification ni memudahkan pengguna kita, our stakeholder, untuk mengakses bahan-bahan perpustakaan. Tidak semestinya mungkin dalam perpustakaan saja, mungkin secara online dan sebagainya. Jadi saya nampak IKSI ni boleh pergi jauh. IKSI ni, saya pendapat pribadi saya, IKSI ni boleh pergi jauh, dan IKSI ni boleh akan diguna pakai satu titik tolak kepada Islamic Classification Scheme kepada library community di seluruh dunia, insyaAllah. Jadi ya, ada soalan lagi tak? Kalau okey, so tiada soalan lagi daripada penonton. Jadi untuk yang terakhirnya saya ingin mewawarkan kepada mana-mana perpustakaan, mana-mana pustakawan ingin mendapatkan IKSI ni, IIUM Library Classification System for Knowledge Resources on Islam. Buku ini boleh didapati di anda boleh pergi ke website www.iiumbookshop.com, ataupun anda boleh terus boleh gunakan QR code yang berada di dalam poster sesi pada hari ini, yang sebenarnya kalau publication year tu 2021. So anda boleh dapatkan dah sekarang ni, dan juga price dia, hard cover dia RM250 dan soft cover RM200. Saya rasa wajib semua perpustakaan, walaupun ada small Islamic collection pun wajib kena ada buku ini sebagai satu panduan. Dan Pustaka Satu Malaysia tolong support untuk IKSI ini. Okay, alright. So saya rasa itu saja untuk buat pada hari ini. Terima kasih kepada IKSI team yang sudi berkolaborasi dengan kami di Library Ideas, dan kami di Library Ideas terbuka kepada mana-mana organisasi untuk bekerjasama dengan kami untuk membuat sesi perkongsian sebegini, dan moga-moga ia memberi manfaat kepada kita semua di warga perpustakaan dan juga kepada warga public. Okay, alright. So tuan-tuan dan puan-puan mungkin yang sedang live, yang melihat menonton live kami ni, ataupun yang menonton kemudian, okay, anda boleh tanyakan apa jua soalan, letakkan saja soalan di live chat, dan insyaAllah nanti our authors of IKSI book ni akan menjawab soalan-soalan anda selepas ini, insyaAllah. Ataupun anda boleh contact personally mereka di Pustakaan Darul Hikmah. Pergi je ke library website UIA dan anda boleh menghubungi mereka, dan anda boleh email ataupun telefon mereka. Okay, so terima kasih kepada anda semua yang sudi menonton dan bersama dengan kami di Library Ideas pada hari ini. Sebelum kami mengundurkan diri, saya mewakili Library Ideas ingin mengambil kesempatan mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada anda semua yang telah mengikuti sesi-sesi Library Ideas dari dulu sehinggalah kini. Sesi pada hari ini saya rasa mungkin merupakan sesi yang terakhir untuk sesi tahun 2020. Kami telah pun bermula sejak Mac 2020 dan kami telah melakukan pelbagai program yang mana kita bermula dengan penganjuran Sembang Santai The Series, dan Alhamdulillah kami telah mengadakan 18 siri daripada bulan Mac sehinggalah di penghujung 2020. Kami juga telah mengadakan 2 kali borak Library Ideas dan 7 sesi kolaborasi dengan pelbagai institusi dan organisasi yang mana sebahagiannya dijalankan dengan bahasa pengantar bahasa Inggeris. Kami di Library Ideas ingin memohon maaf
memohon jutaan kemaafan kepada anda semua sepanjang kami bersiaran bersama dengan anda. Jika ada kekhilafan bahasa dan tingkah laku, teruskan menyokong Library Ideas dan insyaAllah kami akan teruskan sesi-sesi Library Ideas yang lebih berinformasi dan menarik pada tahun 2021. Sama-sama kita bermuhasabah diri untuk tahun 2020 dan berazam untuk melakukan lebih baik pada tahun akan datang, iaitu tahun 2021. Kami di Library Ideas ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021 dan kita doa sama-sama supaya moga kita dijauhkan virus COVID-19 ini dan harap kita semua selamat dan diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala-galanya. Jumpa lagi kami di Library Ideas. InsyaAllah kita akan jumpa pada tahun 2021 dan selamat berbahagia semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.